Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musyamil Firdaus bin Ismail dari PISMP Sains Ambilan Jun 2017 akan membentangkan satu kajian penyelidikan yang bertajuk Tahap Amalan Kemahiran Komunikasi dan Pemikiran Kritis dalam Pembelajaran Atas Talian Pelajar IPG KDRI Ambilan Jun 2017. Sebelum itu, terima kasih kepada pensyarah penyelia Puan Yusalina binti Yusof, panel penilai 1 Encik Mansur bin Abdul Rahman, panel penilai 2 TS Dr. Pajuzi bin Awang. Kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini, yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah pernyataan masalah, yang ketiga tujuan kajian, yang keempat tinjauan literatur, yang kelima kerangka konseptual, yang keenam metodologi kajian, yang ketujuh dapatan kajian, yang kelapan kesimpulan, yang kesembilan implikasi kajian dan yang kesepuluh cadangan kajian lanjutan. Baiklah, pengenalan. Tahap pencapaian ekonomi yang semakin mencabar memerlukan satu anjakan paradigma yang dapat membantu agar ekonomi negara menjadi semakin kukuh dan stabil seiring dengan negara maju yang lain. Petikan ini dipetik daripada kajian Ainur Rahmah Ibrahim, Zamri Mahmud dan Wan Muna Ruzana Wan Muhammad 2017. KPM telah memperkenalkan PAK21 pada tahun 2014. Dan seperti yang kita tahu, pada Mac 2020, wabak pandemik COVID-19 telah melanda negara. Sehubungan dengan itu, semua institusi pendidikan telah melaksanakan pembelajaran atas talian. Hal ini bagi memastikan pelajar tidak keciciran dalam pembelajaran. Satu kajian telah dilakukan mendapati bahawa jika pelajar tidak hadir selama 14 hari ke sekolah, akan kehilangan seolah-olah 2 tahun pembelajaran. Petikan ini dipetik daripada ucapan Dr. Mazli Malik 2020. Pengetahuan dan amalan yang terbaik dalam PAK21 akan dapat melancarkan lagi proses pembelajaran atas talian yang dilaksanakan semasa tempoh COVID-19. Pernyataan masalah. Cabaran yang ketara di Malaysia adalah ketiadaan peranti untuk pembelajaran, persekitaran yang kurang kondusif, keberkesanan pembelajaran dan sikap para pelajar ketika sesi e-pembelajaran. Seperti yang kita tahu, di sini elemen yang ditekankan adalah keberkesanan pembelajaran dan sikap para pelajar. Sikap para pelajar yang sambil lewa dan tidak fokus di dalam kelas akan menyebabkan kelas atas talian akan menyebabkan keberkesanan pembelajaran atas talian sedikit tidak berfungsi. Satu kajian daripada Fakulti Pendidikan UKM tentang kesediaan guru menjalankan PDPR mendapati 70% hingga 80% guru bersetuju bahawa pelajar tidak fokus semasa pembelajaran atas talian. Hal ini mungkin disebabkan banyak kekangan lain seperti kemudahan internet dan sebagainya. Baiklah, tujuan kajian. Tujuan kajian boleh dibahagikan kepada dua, iaitu objektif dan soalan kajian. Bagi objektif yang pertama, mengenal pasti tahap amalan komunikasi dalam kalangan pelajar IPG KDRI dalam pembelajaran atas talian. Objektif yang kedua, mengenal pasti tahap amalan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar IPG KDRI dalam pembelajaran atas talian. Yang ketiga, mengenal pasti perbezaan tahap amalan komunikasi yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan IPG KDRI dalam pembelajaran atas talian. Dan yang keempat, mengenal pasti perbezaan tahap pemikiran kritis yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan IPG KDRI dalam pembelajaran atas talian. Baiklah, soalan kajian. Soalan kajian yang pertama, apakah tahap amalan komunikasi dalam kalangan pelajar IPG KDRI dalam pembelajaran atas talian? Yang kedua, apakah tahap amalan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar IPG KDRI dalam pembelajaran atas talian? Yang ketiga, adakah terdapat perbezaan tahap amalan komunikasi yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan IPG KDRI dalam pembelajaran atas talian? Dan yang keempat, adakah terdapat perbezaan tahap amalan pemikiran kritis yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan IPG KDRI dalam pembelajaran atas talian? Seterusnya, tinjauan literatur. Model yang digunakan dalam kajian ini adalah model The Partnership for 21st Century Skills. Elemen yang diambil dari model untuk menjadi rujukan kajian adalah Learning and Innovation Skill 4C, iaitu elemen komunikasi dan pemikiran kritis. Teori lain yang digunakan dalam kajian ini adalah teori kognitivism. 3 elemen penting dalam teori ini yang pertama adalah interaksi pelajar dengan pelajar,
interaksi pelajar dengan bahan, interaksi pelajar dengan guru. Gabungan kedua-dua teori dan model ini menjadi rujukan pengkaji untuk mengkonstruk instrumen kajian dengan lebih baik. Seterusnya, kerangka konseptual. Di sini kita dapat lihat model The Partnership 21st Century Skills menjadi sumber rujukan bagi mengkonstruk pemboleh ubah kemahiran komunikasi dan kemahiran pemikiran kritis. Dan seterusnya daripada dua ini yang merujuk kepada teori konektivisme juga akan menyumbang kepada tahap amalan komunikasi dan pemikiran kritis siswa guru RPG KDRI dalam pembelajaran atas talian. Dapatan kajian lalu. Terdapat 3 kajian yang menjadi sumber rujukan pengkaji. Yang pertama adalah daripada Association of Science, Technology and Innovation, ASTI 2020. Yang mendapati kebanyakan guru mengatakan pembelajaran atas talian tidak efektif kerana pelajar tidak fokus. Kajian yang kedua daripada Badrul Hisham dan Muhammad Nasruddin 2016 yang mendapati amalan pengajaran dan pembelajaran berasaskan kemahiran pemikiran kritikal masih perlu ditingkatkan. Dan daripada kajian ketiga, Ayu Rahmawati dan Firman Kurniawan 2021, peluang dan halangan komunikasi digital yang dihadapi oleh pelajar yang duduk di kawasan bandar dan luar bandar. Baiklah, seterusnya metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah cross-sectional survey. Yang kedua adalah kaedah tinjauan dan kajian ini juga berbentuk deskriptif. Bagi persampalan kajian, populasi yang telah diambil adalah 116 orang. Namun menurut jadual Kershi dan Morgan, seramai 95 orang pelajar RPG KDRI ambilan Jun 2017 telah menjadi sampel bagi kajian ini. Teknik persampalan yang digunakan adalah persampalan rawak mudah. Instrumen kajian. Instrumen kajian telah dibentuk melalui soal selidik iaitu dengan menggunakan Google Form. Kesahan muka dan kandungan telah didapati dengan merujuk dua pakar iaitu pensyarah RPG KDRI. Kajian rintis juga telah dilaksanakan di sebuah RPG iaitu RPG Pulau Pinang dan mendapat nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach sebanyak 0.965. Bagi prosedur penganalisisan data, data berterabur secara normal. Data ordinal ini telah diubah menjadi skor. Data skor itu adalah data sela. Semua data ini dianalisis menggunakan mean dan sisihan piawai. Seterusnya, instrumen kajian. Terdapat 3 bahagian bagi instrumen kajian iaitu bahagian A mengandungi tentang maklumat responden dan iaitu 4 item. Bahagian B, tahap amalan komunikasi dan dalam pembelajaran atas talian 15 item. Bahagian C, tahap amalan pemikiran kritis dalam pembelajaran atas talian 15 item. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada maklumat demografi responden. Bagi pelajar lelaki yang telah menjawab adalah seramai 37 orang, manakala pelajar perempuan yang telah menjawab kajian ini adalah sebanyak 58 orang. Pelajar yang berumur 23 adalah sebanyak 68 orang berbanding pelajar yang berumur 24 sebanyak 24 orang dan yang paling sikit adalah pelajar yang berumur 25 tahun sebanyak 3 orang sahaja. Bagi pengkhususan pelajar RPG KDRI ambilan Jun 2017 yang telah menjawab soal selidik ini, yang pertama adalah pelajar sains iaitu sebanyak 39 orang. Yang kedua adalah pelajar TESA sebanyak 29 orang. Yang ketiga adalah pendidikan Islam sebanyak 14 orang dan pengajian Melayu sebanyak 13 orang sahaja. 68 orang pernah menghadiri kursus PAK21 di dalam atau luar RPG, manakala 27 orang lagi tidak pernah menghadiri sebarang kursus PAK21 di dalam ataupun di luar RPG. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama dirujuk kepada soalan kajian yang pertama iaitu apakah tahap amalan pembelajaran abad ke-21 daripada aspek komunikasi dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail dalam pembelajaran atas talian. Baiklah, mean yang telah diperoleh dan juga sisihan piawai telah diplot dalam graf normal. Seperti yang kita dapat lihat dalam graf normal ini, mean yang diperoleh adalah 66.64 dan sisihan piawai yang telah diperoleh adalah 7.66. Bagi soalan kedua, apakah tahap amalan pembelajaran abad ke-21 daripada aspek pemikiran kritis dalam kalangan pelajar RPG KDRI dalam pembelajaran atas talian? Mean yang telah diperoleh adalah 64. Maaf.
Min yang telah diperoleh adalah 64.53, manakala sisihan piawai yang telah diambil adalah 8 dan telah diperoleh adalah 8.84. Min yang diperoleh ini berada dalam kawasan sederhana. Seterusnya, adakah terdapat perbezaan tahap amalan pembelajaran abad ke-21 daripada aspek komunikasi yang signifikan antara pelajar lelaki IPG-KDRI dengan pelajar perempuan IPG-KDRI dalam pembelajaran atas talian pada aras keyakinan 0.05? Ujian T tidak bersandar menunjukkan statistik seperti berikut. Nilai T sama juga dengan 0.12, DF sama juga dengan 93. Nilai statistik yang dikira ialah 0.908. Nilai 0.908 ini berada melebihi 0.025. Nilai 0.908 ini berada dalam kawasan gagal tolak hipotesis NUT. Kajian ini memutuskan bahawa tiada perbezaan yang signifikan antara tahap amalan PAK21 daripada aspek komunikasi antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan IPG-KDRI pada aras keyakinan 0.05. Perkara ini juga disokong oleh kajian lepas yang dilakukan oleh Fuziah 2005 dan Umi Nadia 2011 yang mendapati bahawa jantina tidak mempengaruhi tahap kemahiran komunikasi di kalangan pelajar. Seterusnya, adakah terdapat perbezaan tahap amalan PAK21 daripada aspek pemikiran kritis yang signifikan antara pelajar lelaki IPG-KDRI dengan pelajar perempuan IPG-KDRI dalam pembelajaran atas talian pada aras keyakinan 0.05? Ujian T tidak bersandar menunjukkan statistik seperti berikut. Nilai T sama juga dengan 0.11, DF sama juga dengan 93. Nilai statistik yang dikira ialah 0.915. Nilai ini berada melebihi 0.025 dan nilai ini berada dalam kawasan gagal tolak hipotesis null. Kajian ini memutuskan bahawa tiada perbezaan yang signifikan antara tahap amalan PAK21 daripada aspek pemikiran kritis antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan pada aras keyakinan 0.05. Kajian ini juga disokong oleh Ili Atikah, Muhammad Din dan Ruslim bin Amir dalam kajian mereka 2016 yang mendapati bahawa jantina tidak mempengaruhi tahap pemikiran kritis seseorang pelajar. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil daripada kajian ini. Yang pertama, tahap amalan komunikasi dan pemikiran kritis pelajar IPG-KDRI ambilan Jun 2017 pada tahap sederhana sahaja. Pelajar IPG-KDRI berjaya menunjukkan amalan positif dalam pembelajaran atas talian. Namun, ia masih boleh ditingkatkan dari semasa ke semasa. Seterusnya, implikasi kajian boleh dibahagikan kepada 3 individu ataupun pihak penting. Yang pertama adalah pelajar IPG-KDRI. Pelajar IPG-KDRI perlu sentiasa peka terhadap keperluan semasa seperti keperluan masa kini yang memerlukan pelajar belajar secara atas talian. Yang kedua, IPG-KDRI. IPG-KDRI perlu meningkatkan pendedahan yang diberikan mengenai aspek-aspek yang penting dalam pembelajaran atas talian seperti elemen-elemen penting yang terdapat dalam kemahiran komunikasi dan pemikiran kritis. Yang ketiga, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia juga perlu mengadakan pelbagai kursus dan program kepada pelajar IPG bagi memberi pendedahan kepada mereka mengenai PAK21 dalam pembelajaran atas talian ini agar mereka boleh menerapkan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh mereka setelah bergelar guru kelak. Cadangan kajian lanjutan. Penyelidikan pada masa akan datang dilakukan dalam konteks yang lebih luas, melibatkan aspek-aspek lain selain daripada kemahiran komunikasi dan pemikiran kritis yang terdapat dalam PAK21. Pengkaji boleh membuat perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi tahap amalan PAK21 daripada aspek kemahiran komunikasi dan pemikiran kritis semasa menjalani pembelajaran atas talian dalam kalangan pelajar IPG-KDRI. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.